Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah melimpahkan kurnianya, walaupun kita masih lagi berada dalam ruang lingkup SOP, yang mana kita masih lagi dalam mood berjaga-jaga daripada jangkitan COVID-19 ni lah. Memang susah. Orang kata zaman sekarang ni, waktu sekarang ni memang sangat susah. Nak pergi masjid pun susah kan. Sebab apa? Sebab daripada kesalahan kita sendirilah. Daripada kecuaian kita, daripada perbuatan kita sendiri Allah turunkan bala-bala ni. Cuma kita hanya boleh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat balik segala penyakit ni, segala musibah ni, supaya kita dapat lagi bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dulu. Kalau sekarang kita tengok ramai sangat orang yang tak boleh pergi masjid kan. Ada kota dia pula. Tapi yang peliknya sekarang, orang yang tak pergi masjid tu yang beria. Beria minta masjid tu buka. Alhamdulillah lah kan. Macam tu kan. Tapi kita pelik juga lah kan. Dia beria sangat nak salah-salahkan tu, salahkan ni dan sebagainya. Tapi bagi orang yang faham sebenarnya, walaupun solat berjemaah tidak dibenarkan dalam masjid atau surau di hadkan kota, tapi sebenarnya kita masih lagi boleh mendapatkan pahala solat berjemaah tu dengan cara kita berjemaah sendiri dalam rumah kita bersama keluarga kita. Yang mana sebelum-sebelum ni kita buat solat berjemaah dengan para sahabat kita di masjid. Jadi kita buatlah dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, isteri dan ahli yang berada dalam rumah tu lah, supaya rumah kita pula menjadi sinar. Allah buka sinar cahaya dalam rumah kita kan. Kita tengok bulan puasa baru ni, alhamdulillah masih lagi dibenarkan untuk sembahyang tarawih dan sebagainya. Cuma diminta untuk memendekkan bacaan surah dan sebagainya. Tahun lepas kita langsung tak dapat rasa solat tarawih di masjid. Tapi kita masih lagi boleh buat solat sunat tarawih tu dalam rumah bersama keluarga. Sampai hari raya sekalipun boleh baca kutubah kan. Ramai ayah-ayah kan. Ada juga anak-anak lelaki yang jadi imam interim kan. Waktu tu lah nak belajar jadi imam. Mula buka handset, cari Google macam mana nak jadi imam dan sebagainya kan. Jadi tak ada masalah. Kita cuba je lah kan. Jadi imam. Mana tahu daripada daripada kita duk bising-bising masjid tak buka tu, kita cubalah latih diri kita macam mana nak baca kutubah dan sebagainya. Tak boleh sembahyang Jumaat dekat masjid, kita sembahyang dekat rumah, tapi kita baca je lah kutubah tu. Buat-buat macam baca kutubah, tapi kita baca tazkirah kan kat keluarga kita. Sebab nak buka, bila buka handset kan dia jadi lagu. Jadi dengar je lah ayah-ayah kita, abang-abang kita, adik-adik kita baca tazkirah dan sebagainya. Anggap je lah sebagai kutubah. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi saya ingin menyambung sedikit beberapa isu yang berkaitan dengan hadis orang yang muflis di akhirat. Sebelum ni saya dah sebut dah tentang mencaci maki. Jadi saya nak sebut juga tentang menuduh tanpa bukti. Yang mana benda ni disebut dalam hadis Nabi tu, antara orang yang muflis di akhirat tu sembahyang, solat, puasa, zakat dan sebagainya, dia buat elok-elok, tapi dia duduk menuduh orang tanpa bukti. Okey,
Menuduh tanpa bukti merupakan salah satu dosa besar. Menuduh tanpa bukti jika tidak terbukti menjadi fitnah kepada orang yang dituduh, dijatuhkan kehormatannya. Secara lebih khusus, menuduh tanpa bukti adalah menuduh wanita atau lelaki yang baik dengan tuduhan zina. Ini yang dipanggilkan, inilah yang disebutkan sebagai qazaf. Hal ini merupakan perkara yang besar. Seseorang yang tidak punya bukti lalu menuduh seseorang berzina dan menuduhnya tidak dan tuduhannya tidak terbukti, maka persaksiannya tidak akan diterima seumur hidup. Ni bahaya ni. Pandai sangat menuduh orang. Last sekali penyaksian dia, segala kata-kata dia kita tak boleh pakai seumur hidup dia. Jangan main-main. Bila tipu orang sekali, orang tak percaya dah kita sampai bila-bila. Susahlah hidup kita nanti. Okey, dalam istilah Islam, menuduh tanpa bukti seperti mana dalam situasi tersebut disebut sebagai qazaf. Perkataan qazaf dalam bahasa Arab bermaksud melemparkan sesuatu benda, umpama batu dan sebagainya. Seterusnya, perkataan ini dikhususkan kepada melemparkan sesuatu yang buruk, termasuk menggunakan perkataan keji terhadap seseorang. Menurut istilah syarak pula, qazaf ialah menuduh zina terhadap seseorang tanpa saksi yang adil. Sebab itulah penguatkuasa pejabat agama ni, kalau dia nak pergi serbu sesuatu tempat tu, dia akan bawa Tok Imam, Tok Bilal dan sebagainya, orang-orang yang dipercayai, diperakui kesahihan mulut dia untuk menjadi saksi. Waktu duk tangkap orang-orang yang kaluat ni lah kan, ketuk-ketuk bilik tu, Assalamualaikum kan. Last sekali pecah pintu, tengoklah apa yang berlaku. Okey. Termasuk juga menuduh liwat mengikut pandangan jumhur ulama. Para ulama di antara mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Seterusnya, mazhab Hanafi pula hanya mengkhususkan kepada tuduhan zina sahaja, manakala tuduhan liwat di sisi mereka termasuk dalam perkara ta'zir. Ini perbahasan ulama lah. Beberapa imam kita berpendapat bahawa qazaf ni bukan sahaja hanya untuk pertuduhan zina, tetapi boleh juga digunakan pakai untuk liwat. Hanya pada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Tetapi Hanafi pula qazaf ni hanya untuk zina sahaja. Kalau liwat tu termasuk dalam ta'zir. Sebab itulah qazaf ni termasuk dalam hukum hudud yang dinaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi andai kata berlaku benda-benda macam ni, akan dihukumkan, diadili dengan hudud lah. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.